Surah Abasa merupakan teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan teguran itu dibaca menjadi peringatan berulang-ulang kali oleh sekalian umat sepanjang zaman hingga ke hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali mengkasari Abdullah ibn Ummi Maktum. Bahkan Abdullah ibn Maktum sebagai seorang individu yang tidak berpenglihatan masih boleh mendengar dan mengetahui yang baginda sedang berada di dalam urusan dan harus menunggu terlebih dahulu sebelum menyuarakan hasratnya untuk belajar dengan baginda. Tak kala itu Rasulullah SAW sedang memberikan fokus dan keutamaan kepada pemimpin Quraisy yang sedang didakwah. Baginda juga tidak mengkasari Abdullah ibn Ummi Maktum, sebaliknya sekadar abasa, dan abasa yang diterjemahkan sebagai memasamkan wajah itu, makna yang mungkin lebih tepat untuknya adalah mengerutkan kening, menggambarkan terganggu dengan permintaan Abdullah ibn Ummi Maktum ketika baginda sedang memberi fokus kepada pemimpin-pemimpin Quraisy ini tadi. Bila mana Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, abasa wa tawalla, dia itu mengerutkan keningnya, memasamkan wajahnya dan berpaling. Allah menggunakan ganti nama ketiga, dia dan bukannya engkau, untuk menggambarkan bagaimana ketika peristiwa itu berlaku, Nabi SAW berada di kedudukan yang secara subtle, kalau sebut dalam bahasa Inggeris itu, Allah tidak begitu berkenan dengan situasi tersebut. Ada jarak di antara baginda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai peringatan kepada kita bahawa tak kala kita mendepani pelajar-pelajar yang bermasalah, pelajar-pelajar yang ada keperluan tambahan, dan kita mungkin tidak mengkasari mereka, kita cuma rasa terganggu, terbeban. Perasaan itu boleh meletakkan kita di kedudukan yang Allah tidak begitu berkenan dengan kita. Abdullah ibn Maktum diungkap oleh Allah di dalam ayat berikutnya, anja'ahul a'ma, iaitu tak kala dia itu didatangi oleh seorang yang buta. Teguran yang diberikan oleh Allah SWT ini dijelaskan perincian tentang kebarang kalian berlapis-lapis pada ayat-ayat yang berikutnya untuk kita hayati, dan akhirnya boleh kita hayati benar-benar mengapa teguran ini impaknya begitu besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah menyambung dalam ayat yang ketiga, wama yudrika la'allahu yazakka, tak kala engkau memberikan perhatian kepada orang-orang yang lebih berprospek, berkemungkinan yang datang kepadamu si buta itu adalah orang yang benar-benar sedang berharap agar dirinya dibimbing, disucikan, dibantu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Au yadhakkaru fatanfa'u dzikra, kalaupun tidak seideal itu, entah jika engkau memberi peringatan kepadanya, peringatan itu bermanfaat untuk si buta ini tadi. Amma man istaghna, di sini pentingnya untuk kita berikan perhatian. Adapun mereka yang tidak begitu berhajat kepada bantuan engkau, fa anta lahu tasadda, engkau beria-ria, bersungguh-sungguh untuk membantu mereka. Walhal mereka itu mungkin tidak begitu perlukan kepada bantuanmu, kepada bimbinganmu. Wa ma 'alaika alla yazakka, sedangkan mereka ini, jika mereka gagal, jika mereka menolak, jika mereka tidak berjaya dibentuk dengan pendidikanmu, engkau tidak akan dipersalahkan. Ia bukan kesalahan dan tanggungjawab engkau, kerana mereka itu ada banyak peluang dan jalan untuk mereka berjaya dan mendapat pendidikan. Wa amma man ja'aka yas'a, akan tetapi yang datang kepadamu dengan begitu bersungguh-sungguh, bersegera mengharapkan pendidikan daripadamu, wa huwa yakhsha, dan dia bukan sekadar di peringkat, kalau dalam bahasa kita hari ini, bukan setakat di peringkat kognitif dan emosi, malah spiritual, datang dalam keadaan yang takut, berdebar, bimbang. Jika dia tidak dibimbing, apakah yang akan berlaku kepada dirinya? Fa anta anhu talaha, engkau berlengah-lengah membantunya. Ayat ini merupakan teguran yang amat besar kepada mereka yang menawarkan pendidikan, tetapi menjadikan penanda aras pendidikan itu ialah pada yang cerdik, yang pintar, yang berprospek tinggi sebagai penanda aras standard untuk dikenakan ke atas semua orang. Sedangkan mereka yang bijak pandai, pelajar-pelajar yang
cerdik ini yang tidak ada mengalami apa-apa cabaran tambahan, mereka ini ada banyak cara untuk berjaya. Dan seandainya mereka ini tidak cemerlang, engkau tidak akan dipersalahkan. Tetapi engkau akan dipersalahkan sekiranya yang perlu dibantu, yang ada kekurangan, yang ada gangguan dan tiada banyak pilihan untuk berjaya, melainkan engkau membantu mereka. Tetapi engkau berlengah-lengah untuk membantu mereka. Engkau inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan seharusnya berasaskan kepada cabaran-cabaran, masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan yang perlu dibantu. Dalam bahasa polisi, penarafan standard bagi subjek-subjek di dalam sebuah kurikulum harus merujuk kepada boleh atau tidak bolehnya, katakanlah 20% yang terendah untuk mempelajarinya. Bukan dengan menumpu kepada 20% di atas. Kerana jika standard itu dirujuk kepada 20% di atas, ia akan membentuk sikap tidak empati kepada mereka di bawah ini yang bergelumang dengan pelbagai masalah yang menyebabkan mereka suka belajar. Sebaliknya akan ditempelak dengan kata-kata mudah. Usaha lebih lagi. Kalau yang ni boleh buat, kenapa kamu tidak boleh buat? Dan itu bukan sikap yang menepati keinsafan kita terhadap teguran Rabbani di dalam sebuah abasa. Sebab itu, jika pihak yang menyediakan perkhidmatan pendidikan tidak menyantuni pelajar-pelajar bermasalah, pelajar-pelajar yang ada diagnosis, pelajar-pelajar yang datang daripada keluarga yang susah, pelajar-pelajar yang datang daripada keluarga yang ibu bapanya ada pelbagai masalah, dan peluang untuk mereka berjaya adalah dengan dibantu oleh sekolah yang pendidikannya adalah pendidikan yang meminimumkan pengaruh latar belakang keluarga pada peluangnya untuk berjaya, mereka ini perlu dibantu dan disantuni. Tetapi jika kita menganggap bahawa fokus yang diberikan kepada pelajar bermasalah ini jika menjadi satu standard, kita menganiaya golongan bijak pandai kerana tidak menyokong mereka untuk yang pandai menjadi genius, yang genius menjadi brilliant, dan brilliant itu menjadi apa-apalah yang kita nak capai dalam hidup ini. Allah tegur dalam surah Abasa, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Yang tak begitu berharap dan perlu kepada bantuanmu, beria-ria benar engkau membantu. Wa ma 'alaika alla yazakka, sedangkan jika mereka itu tidak berjaya, engkau tidak akan dipersalahkan kerana mereka ada pelbagai sokongan. Mereka ada ibu bapa yang lebih bernasib baik untuk menolong mereka, menyediakan tuition, menyediakan pelbagai kemudahan. Wa amma man ja'aka yas'a, akan tetapi mereka yang tidak ada peluang lain kecuali sekolah dan pendidikan di sekolah itu, yang mereka itu bimbang jika mereka tidak berjaya dalam pelajaran, mereka akan berdepan dengan masa hadapan yang gelap dan tidak diketahui keadaannya. Fa'anta anhu talaha, engkau tidak begitu mengambil berat terhadap mereka. Kalla innaha tazkirah, sesungguhnya ini adalah satu peringatan. Bermuhasabahlah kita semua. Sistem pendidikan kita terbalik daripada yang sains kata, terbalik daripada yang agama pesankan, terbalik daripada abasa yang telah menyebabkan Nabi SAW tertampar hebat dengan teguran ini sehingga baginda menurunkan kedudukan baginda, mengambil ridak selempang itu dan meletakkannya di atas tanah, mempelawa Abdullah ibn Ummi Maktum duduk di atas ridak itu dengan berkata, marhaban biman atabani fihi rabbi, selamat datang kepada dia yang kerananya Tuhanku telah menegurku. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, hal laka min hajah, apakah keperluan engkau yang boleh kusantuni? Tanyalah pelajar-pelajar yang hilang motivasi, yang hilang makna dan erti pada persekolahan mereka kerana kegairahan kita untuk melahirkan sekumpulan genius dengan mengorbankan begitu ramai pelajar yang tiada peluang lain untuk berjaya kecuali di sekolah. Tanyalah mereka, hal laka min hajah, apa keperluanmu? Kenapa engkau begini? Bagaimana engkau boleh kami bantu?